A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan kita niatkan mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita pada hari Selasa malam Rabu ini, iaitu pengajian kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, dan juga mudah-mudahan dengan berkat para alim ulama, dengan berkat kedua orang tua kita, ya, dengan berkat bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan pengajian kita, dan mudah-mudahan kita semuanya, dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima semua amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa sahib al-kitab Riyadhus Salihin lil Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, wa sahib mutarjamah hadzal kitab حضرة المرحوم شيخنا ومربينا الحبيب أحمد بن محمد بن صميد، وعلى من نوى شيخنا ومرشدنا ومربينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulakan hadisnya, ya. Kita telah pun baca hadis yang keempat, hadis yang kelima dan hadis yang keenam pada minggu yang lalu. Maka pada hari ini kita akan membaca hadis yang ketujuh. Kalau ada waktu kita akan baca sekali hadis yang ke-8, ya. Tinggal lagi sedikit saja kita akan habis bab yang ke-46. Setelah itu kita akan masuk pada bab yang ke-47 insya-Allah. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Mu'adz, iaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang agung, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat-sangat agung. Anhu, daripadanya, qal, telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW berkata, qala Allah Ta'ala azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Maka ini merupakan apa? Bukan merupakan ayat Al-Quran, tapi ia merupakan hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih.
Apa maksudnya? Oh, al-mutahabbuna. Al-mutahabbuna. Apa mutahabbuna? Orang-orang yang saling cinta mencintai. Ya, saling kasih mengasihi. Ya, saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Fi jalali, kerana keagunganku, kerana keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Lahum manabiru min nur, maka mereka itu akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, yaghbituhum nabiyyun wa syuhada, yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Apa maksud yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada? Yang diinginkan para nabi, yang diinginkan para nabi dan para syuhada. Syuhada di sini apa para jemaah sekalian? Syuhada adalah orang-orang yang mati syahid di dalam ma'rakah Islam, di dalam peperangan agama Islam. Naam. Hadis ini mengajarkan kepada kita, ya, salah satu daripada perkara-perkara yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat mulia, bahawasanya, ya, bahawasanya orang-orang yang mereka berkasih sayang, mereka membantu antara satu dengan lain, mereka sayang menyayangi antara satu dengan lain. Tapi sayangnya mereka tu apa? Membantunya mereka tu apa? Memuliakan mereka tu apa? Bukan kerana kepentingan diri sendiri, bukan kerana kepentingan hawa nafsu, tetapi kerana apa? Kerana memuliakan, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Senang cakap, dia sayang seseorang kerana Allah, dia membantu seseorang kerana Allah, ataupun dia saling menyayangi antara satu dengan lain kerana Allah, dia saling membantu antara satu dengan lain kerana Allah. Maka di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan suatu perkara yang sangat-sangat besar. Kerana kalau kita lihat di dalam hadis ini, baginda Nabi SAW memperjelaskan apa? Sampai-sampai orang-orang ini akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala, sehingga para nabi dan para orang-orang syuhada, ya, iaitu orang-orang yang mati dalam peperangan untuk membela agama Allah pun apa? Menginginkan, ya, menginginkan pahala tersebut. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai, saling mengkasihani, saling menyayangi, saling bantu-membantu kerana Allah. Dan mudah-mudahan kita dikurniakan ganjaran seperti apa yang disebutkan di dalam hadis tadi. Hadis yang ke-8 pula para jemaah sekalian. Wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah. Ya, jarang kita dengar nama ini para jemaah sekalian, ya. Agak-agak siapa ini? Abi Idris Al-Khawlani. Abi Idris Al-Khawlani. Siapa ini Abi Idris Al-Khawlani? Ya, dijelaskan di dalam, ya, ini sebut nama sahabat, jadi saya cerita sedikitlah para jemaah sekalian, ya, berkenaan tentang sahabat ini, ya. Baik, siapa ini Abi Idris Al-Khawlani? Abi Idris adalah apa? Ismuhu, namanya Ayadullah. Nama dia Ayadullah, ya. Bin siapa? Bin Abdullah. Ayadullah bin Abdullah Al-Khawlani, ya, dinisbatkan, iaitu berbangsa Al-Khawlani. Khawlani ni bagaimana? Adalah seorang yang bernama Khawlan bin Amru bin Malik bin Al-Harith bin Murrah bin Yushjab. Ada juga ulama jelaskan bin Yasjib, ada, ya, ada juga. Ia merupakan kabilah yang berada di negeri Syam, ya, kabilah yang berada di negeri Syam. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Asbahani.
Dan diperjelaskan wulida Abu Idris ini, ya, beliau dilahirkan pada apa? Amu Hunain. Amu Hunain tu apa? Tahun Hunain. Tahun Hunain. Hunain merupakan salah satu nama dalam sejarah Islam, iaitu peperangan Hunain. Ada juga ulama jelaskan peperangan Hanin, tetapi Al-Mu'tamad jelaskan Hunain, para jemaah sekalian. Ya, dan beliau merupakan apa? Min kibari tabi'in, daripada pembesar-pembesar tabi'in. Tabi'in macam mana? Seperti apa yang saya jelaskan, ya, bahawasanya orang kalau dapat berjumpa dengan Rasulullah di zaman Rasulullah, maka orang itu namanya sahabat. Orang kalau dapat jumpa dengan sahabat tapi tak dapat jumpa dengan Rasulullah, namanya tabi'in. Orang yang dapat jumpa dengan tabi'in tapi tak dapat jumpa dengan sahabat dan tak dapat jumpa dengan Rasulullah, namanya tabi'in. Ya. Orang yang dapat jumpa dengan tabi'in tapi dia tak dapat jumpa dengan tabi'in, tak dapat jumpa dengan sahabat, tak dapat jumpa dengan Rasulullah, maka dia dinamakan tabi'in. Ya. Agak-agak sampai ke kita ni sudah berapa banyak tabi'in, para jemaah sekalian. Itu dia. Ya. Dan diperjelaskan juga bahawasanya beliau ini wafat pada tahun ke-8. Ya. Wafat pada tahun ke-8. Dan juga diperjelaskan beliau adalah seorang yang sangat-sangat alim. Ya, alimnya negeri Syam. Seorang ulama yang besar, yang sangat-sangat alim selepas Abu Darda di negeri Syam, para jemaah sekalian, ya, di negeri Syam. Baik, diperjelaskan an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu qal, dari Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah. Apa arti rahimahullah? Moga-moga Allah Ta'ala merahmatinya. Qal, katanya, dakhaltu masjid Dimashq. Ya, aku telah masuk dalam masjid Damsyik. Ya, dalam bahasa Arab Dimashq, kalau dalam bahasa Melayu disebut Damsyik. Damsyik ini dulu adalah ibu kota negeri Syam. Ya, Syam ni dulu, para jemaah sekalian, merupakan apa? Merupakan satu negeri yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat mulia. Kerana negeri Syam ini dulu besar. Ya, besar. Mana Syam dulu? Syam, Mesir. Kalau sekarang ni lah, ya. Kalau apa nama, maksud saya sekarang ni apa nama? Kalau boleh saya faham apa? Kalau kita nak bayangkan macam mana negeri Syam dulu, macam ni. Negeri Mesir, negeri Palestin, negeri Jordan, negeri Syria, ya, dan sebahagian daripada Iraq, sebahagian daripada Iran. Ada juga ulama jelaskan demikian. Ini adalah negeri Syam. Syam dulu besar, para jemaah sekalian. Tapi apabila dunia sudah berubah, ya, peperangan sana dan sini, saling apa nama, perebutan kuasa dan sebagainya, akhirnya Syam tu jadi negeri kecil. Negeri apa sekarang tu? Dinamakan negeri Syria. Ya, negeri Syria. Ya, negeri Syria. Jadi Syria ni seperti apa yang kita mengetahui lah, ya. Mereka sekarang sedang kecoh dengan politik perang sana perang sini, iaitu politik negeri mereka. Ya. Dan kerana baginda Nabi SAW ada menyebut tentang perkataan Syam, jadi banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang ada di negeri Syam. Dia iaitu salah satu daripadanya sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka banyak berhijrah ke negeri Syam. Seperti baginda Imam Nawawi rahimallahu taala ini yang karang kitab Riyadhus Salihin. Ya. Kalau kita ikut betul-betul nama dia bukan Imam Nawawi, ya, kerana dia hidup di kampung yang bernama Kampung Nawa. Ya, Kampung Nawa, para jemaah sekalian, ya. Kampung Nawa.
Nawa ni mana tempat dia para jemaah sekalian? Nawa ini tempat dia adalah apa? Adalah di negeri Syam. Ya, negeri Syam. Dan beliau ini para jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimallahu taala, nama dia bagaimana? Muhyiddin Abu Zakaria ataupun Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Itu Syekhul Islam, gelaran dia. Syekhul Islam tu apa? Syekhnya orang Islam, gurunya orang Islam. Kerana apa? Tersangat-sangat alim. Muhyiddin, apa arti Muhyiddin? Orang yang menghidupkan agama. Ya. Orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, bapa kepada Zakaria, nama dia Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Ada juga ulama memperjelaskan Yahya bin Sharafuddin. Ya. Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi. An-Nawawi itu apa? Sebab dia daripada kampung Nawa namanya, ya. Kampung Nawa. Ya. Saya rasa pernah dulu awal-awal sekali pengajian kita ini saya pun telah jelaskan kepada para jemaah sekalian berkenaan tentang sejarahnya Imam Nawawi rahimallahu taala. Ini dah sebut sejarah para jemaah sekalian. Okeylah, kita kongsi sikitlah dengan para jemaah sekalian, ya. Imam Nawawi rahimallahu taala merupakan salah satu ulama yang unggul. Bahkan saya berani mengatakan bukan hanya ulama unggul, tapi ulama yang sangat-sangat unggul. Bukan hanya beliau pakar dari segi ilmu hadis, tetapi beliau juga pakar dari segi ilmu fiqh, iaitu ilmu fiqh, yang mana salah satu daripada kitab beliau yang bernama Minhaj Imam Nawawi, ya. Minhaj Imam Nawawi ini kitab fikih paling besar, kitab fikih paling besarnya Imam Nawawi, dan sampai sekarang kitab fikih ini menjadi bahan rujukan para alim ulama satu dunia. Berkata guru kami, ya, berkata guru saya, Sayyidil Imam Almarhum Al-Arif Billah Al-Murabbi Al-Mursyid Mufti Tarim Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau memperjelaskan apa? Barang siapa yang ada kitab Minhaj Imam Nawawi dan ia letakkan di rumahnya, maka rumahnya berkat. Barang siapa yang mempelajari kitab Imam Nawawi, maka dia jadi orang yang sangat alim. Dan barang siapa yang ada kitab Imam Nawawi, belajar kitab Imam Nawawi, hafal kitab Imam Nawawi, maka ia menjadi mufti dunia. Kerana tersangat alim para jemaah sekalian. Dan diperjelaskan juga oleh sebahagian daripada para alim ulama, dan juga saya dengar daripada guru-guru saya sendiri, iaitu Almarhum Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Syekh Salim bin Abu Bakar Al-Khatib, Syekh Umar bin Hussein Al-Khatib, Habib Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Saggaf, dikenali di negara kita Singapura sebagai Habib Kazim As-Saggaf, ya. Dan juga saya dengar sendiri daripada Tuan Guru Al-Murabbi Al-Hafiz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Memperjelaskan apa para jemaah sekalian? Di dalam kitab Imam Nawawi juga saya mendengarkan daripada Almarhum Al-Habib Almarhum Al-Arif Billah Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nama guru-guru yang telah pun disebut, ya, sebahagian daripada mereka sudah wafat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat darjat mereka setinggi-tinggi darjat dan ditempatkan mereka di dalam syurga Jannatul Firdaus bersama datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan begitu juga dengan guru-guru yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia mereka, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkatkan hidup mereka, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara mereka. Amin, Allahumma amin. Mereka berkata apa para jemaah sekalian? Di dalam kitab Minhaj Imam Nawawi terdapat lebih daripada 70,000. Apa 70,000 ni? Lebih daripada 70,000 hukum-hukum ataupun masail-masail fiqh. Lebih daripada 70,000. Jadi macam mana nak masuk kat sini tu para jemaah sekalian? Tu dia para jemaah sekalian, ya. Itulah dia, subhanallah.
Ya, begitulah ya, sedikit sebanyak bila kita tadi sebut negeri Syam ya, teringat pula ya dengan Imam Nawawi rahimallahu taala, teringat pula dengan Hadramut ya para jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah sebut dua nama negeri. Nabi sebut apa dia? Nabi sebut Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatlah bumi Syam kami dan berkatlah bumi Yaman kami. Jadi bumi Syam yang telah disebut oleh Nabi SAW dan bumi Yaman iaitu Hadramut para jemaah sekalian, yang nama Hadramut itu ya, disebut juga di dalam Al-Quran Al-Ahqaf. Kalau awak buka Al-Quran surah Al-Ahqaf, itu menceritakan tentang lembah Hadramut, Wadi Hadramut. Cerita-cerita Hadramut, rindu pula para jemaah sekalian ya. Dah lama tak pergi Hadramut. Tapi apa nak buat, kita tak dapat berangkat ke sana kerana keadaan tidak mengizinkan ya. Airport pun tak ada flight ke sana, dan tak apalah, kita dapat tengok suasana Hadramut, suasana Darul Mustafa melalui Facebook Tuan Guru Al-Habib Umar bin Hafidh. Alhamdulillah dapatlah terobat sedikit rindu ni para jemaah sekalian ya. Baik. Dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan barraqus thana ya. Aku telah masuk, katanya ya, katanya apa? Katanya Abu Idris ini, Al-Khawlani ini. Aku telah masuk ke dalam masjid Damsyik, dan tiba-tiba di situ aku mendapati ada seorang pemuda yang ada seorang pemuda yang bercahaya giginya. Ya, barraqus thanaya. Ya, barraqus thanaya. Bercahaya giginya tu apa maksudnya? Iaitu dia suka sekali senyum. Dia senyum, suka sekali senyum. Ya. Wa idzan nasu ma'ahu, dan banyak sekali manusia-manusia, orang-orang berkumpul dengannya. Fa idza ikhtalafu fi syai', jika orang-orang itu berselisih mengenai sesuatu hal, iaitu berselisih di sini diperjelaskan kalau ada orang itu menemui pendapat-pendapat yang berbeza, ya, asnaduhu ilaihi wa sadaruhu an ra'yih. Mereka lalu menyerahkan persoalan itu kepadanya dan mereka mengeluarkan uraian dari pendapatnya. Maksudnya apa? Aku masuk ke dalam masjid Damsyik dan aku mendapati ada seorang ini yang suka senyum dan orang ramai duduk dengan dia. Dan apabila orang-orang ini mempunyai masalah, maka mereka pun datang kepada orang ini, ya, dan mereka pun menjelaskan, masalahku begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Maka mereka pun mengeluarkan pendapat, ya. Fasa'altu anhu, kemudian aku pun memberanikan diri untuk menanya mengenai dirinya. Faqila, maka mereka pun diperjelaskan bahawasanya hadza Mu'adz bin Jabal, inilah dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Inilah dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu an. Jadi kita boleh lihat di sini para jemaah sekalian, salah satu daripada hadis ini memperjelaskan apa? Ya, di situ terdapat sahabat Nabi SAW. Masya-Allah ya. Sangat-sangat beruntung sekali para jemaah sekalian ya, orang-orang yang dapat ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita pula memanglah tak dapat nak jumpa dengan sahabat semuanya dah meninggal para jemaah sekalian, dah wafat. Tapi kita pula dapat jumpa dengan orang-orang tua zaman sekarang ni. Kita dapat jumpa yang mana mereka jumpa dengan guru-guru mereka yang kita tak jumpa. Itu sudah alhamdulillah, ya.
itu sudah alhamdulillah para jemaah sekalian. Ya. Salah satu orang-orang yang saya suka kadang-kadang berjumpa, saya suka berjumpa dan saya suka bertanya, ya, adalah apa? Salah satu daripada guru-guru saya, iaitu guru-guru saya di tanah air ini, iaitu Al-Mukarram Ad-Da'iya Ilallah Al-Alim Al-Allamah Al-Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Kenapa saya jelaskan saya suka ketemu dengan beliau? Saya suka kalau temu dengan beliau, suka bertanya dengan beliau. Kerana apa? Kalau saya bertanya tentang sejarah, nanti beliau akan jelaskan, ya, berkenaan tentang sejarah tersebut, kerana beliau mengalaminya. Dan guru-gurunya yang ada di Masjidil Haram sewaktu beliau mengaji di sana, dan yang ada di Masjid Nabawi sewaktu beliau mengaji di sana, pernah nama-nama gurunya itu saya dengar sendiri daripada Habib Umar bin Hafidh, guru saya juga, ya, yang saya dengar daripada Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jadi bila saya dengar Ustaz Teguh Fauzi sebut nama ni, kata Ustaz Teguh Fauzi, ya, saya jumpa dengan saya jumpa dengannya, saya duduk, saya mengaji dengannya. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Merupakan suatu apa? Masya Allah. Kita lihat ini baru cerita tentang apa? Orang ini senyum saja, dah ramai orang datang pada dia. Diperjelaskan oleh para alim ulama, senyumnya itu adalah apa? Ada ulama memperjelaskan senyumnya itu namanya apa? Bercahaya para jemaah sekalian. Ya, bercahaya. Bercahaya bagaimana? Ya, terang. Kita tengok dia happy kita. Kita tengok dia bahagia kita. Kita tengok dia terus ibarat seperti apa? Orang jatuh cinta para jemaah sekalian. Bayangkan ini orang baru masuk Masjid Damsyik, lihat Sayyidina Mu'adz bin Jabal sudah demikian. Agak-agak macam mana Rasulullah? Agak-agak macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Ya. Saya waktu pertama kali datang ke Kota Tarim, dan pertama kali saya jumpa Habib Umar bin Hafidh itu di rumah di depan rumah Habib Masyhur, ya, di depan rumah Habib Masyhur, rumah Mufti Tarim yang lama, ya, saya lupa namanya. Di situ diadakan bacaan Hadra Imam Abdullah Basaudan, ataupun disebut dengan Hadra Imam Basaudan, ya, Hadra Imam Basaudan. Di situlah pertama kali saya ketemu Habib Umar bin Hafidh, dan saya bersalaman dengan beliau, ya, dan beliau lihat pada saya, lihat gini. Setelah itu beliau meletakkan tangannya di dada. Bila beliau meletakkan tangannya di dada, saya langsung terdiam dan memejamkan mata. Saya merasakan tenang, sedap, nikmat. Dan saya buka mata, saya tengok beliau, dan beliau senyum. Bila beliau senyum tu ibarat seperti macam terus jatuh cinta pada jemaah sekalian. Jatuh cinta terus. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Baik, kita sambung tentang hadis ini. Falamma kana minal ghad hajartu fawajartuhu qad sabaqani bitahjir. Setelah hari esoknya, saya datang pagi-pagi sekali. Lalu saya dapati Sayyidina Mu'adz sudah mendahului saya datang pagi sekali. Maksudnya apa? Ya, maka pada esok hari dia pun cepat-cepat pagi-pagi dia pergi Masjid Damsyik lagi, dengan harapan dia adalah orang yang pertama. Tetapi dia sudah mendapati Sayyidina Mu'adz bin Jabal dah ada dah. Ya. Wa wajartuhu yusalli.
Dan aku menemukan dia tu yang dia dalam keadaan apa? Dia sedang melaksanakan solat. Fantazartuhu hatta qada salatuhu thumma ji'tuhu min qibali wajhihi fasallamtuhu alaih. Kemudian saya pun tunggu sehingga dia selesai solatnya. Akhirnya apa? Saya pun datang ketemu beliau dari arah depan, dari arah mukanya datang, ya. Dan akhirnya apa? Saya pun memberi salam kepada beliau dan kemudian saya berkata, thumma qultu, kemudian saya berkata, wallahi, demi Allah. Ini orang ini bersumpah, para jemaah sekalian, ya. Dia sumpah apa? Wallahi inni la uhibbuka lillah. Demi Allah, sesungguhnya saya ini mencintai kamu kerana Allah. Maka Sayyidina Mu'adz berkata, faqala lillah, kerana Allah ke? Ya. Faqultu Allah. Ya, kerana Allah. Maka dia bertanya lagi, alillah, kerana Allah? Maka saya berjawab, Allah. Ya, kerana Allah. Ya, kerana Allah. Fa akhadha bihabwati ridai. Maka Sayyidina Mu'adz lalu mengambil belitan selendangku. Ya. Di sini dijelaskan habwa ridai. Mari kita tengok dekat dalam kitab apa dijelaskan habwa ridai ini. Ini hadis tentang cinta tau para jemaah sekalian. Ya. Hadis tentang cinta. Nanti saya kongsi dengan awak, ya. Tentang hadis cinta nanti, insya-Allah. Minta maaf, ya, saya buka kitab sikit sekejap, kerana saya buka kitab syarahnya, syarahnya kitab Riyadhus Salihin yang bernama Dalilul Falihin. Wal habwa min al ihtiba. Ya. Habwar ridai. Habwar ridai ini bagaimana para jemaah sekalian? Habwar ridai ini diperjelaskan dalam hadis ini adalah apa? Adalah kalau kita lihat di dalam keterangannya memperjelaskan mengambil belitan selendangku. Mengambil belitan selendang berarti apa? Rida yang digantungkan di bahu. Para alim ulama suka meletak di bahu. Ya, kita lihat banyak para alim ulama, ya, mereka suka letak rida di bahu mereka. Ini pakai rida ni para jemaah sekalian, ni bukan fashion show tau. Tengok, aku baru beli kain lawa tak? Itu pakai rida merupakan sunnah Nabi SAW. Pakai sarban ni bukan fashion show. Pakai gamis dan jubah kat luar tu, itu bukan fashion show. Tapi itu adalah pakaian sunnah Nabi SAW. Yang perlu seseorang kalau pakai ni benda, dia perlu jaga. Apa dia? Dia perlu jaga sunnah Nabi SAW. Jangan suka-suka pakai kain taruh atas bahu, ya, pakai sarban, pakai gamis, pakai jubah, lepas tu jalan-jalan, pergi shopping center, pergi piknik tepi laut, pergi shopping mall, duduk kat kedai kopi, makan-makan. Kalau duduk berbual-bual, terpekik-pekik, ketawa-ketawa. Awak pakai sunnah, pakaian sunnah, maka perlu junjung itu pakaian sunnah. Kalau pun nak duduk dekat kedai kopi, cuba buka lah, ya, cuba buka. Kadang-kala para jemaah sekalian, saya pergi ke Pasar Gilang, pergi ke di bawah rumah saya sebab banyak barang makan, banyak tempat makan, ya. Kadang-kadang saya keluar daripada rumah tu, saya pakai baju kurung, saya pakai songkok.
Saya pakai syukur. Apa pasal para jemaah sekalian? Sebab orang, bukannya saya nak sombong diri, tidak. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf para jemaah. Bukan saya nak sombongkan diri saya, tidak. Tapi apa? Orang kenal. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jadi bila orang kenal kita kena jaga martabat kita. Begitu jugalah kita jaga sunnah Nabi SAW. Ada orang kadang-kadang best kan pakai syal kan. Aku nak ikutlah cara Habib-Habib lah pakailah. Okey, bagus. Dia ikut cara para alim ulama pakai, tapi dia kena tahu ini pakaian bukan main-main punya pakaian. Ya, bukan main-main punya pakaian. Ada disebut pakaian yang digemari oleh Rasulullah. Di dalam Syama'il Muhammadiyah ada. Di dalam kitab Syamsul Afaq ada memperjelaskan. Maka apa yang dibuat? Maka ridak yang ada di bahunya, ya, di bahunya Abu Idris Al-Khawlani ini ditarik oleh Sayyidina Mu'adh. Bila ditarik berarti apa? Dia pun tertarik jugalah. Dia pun tertarik juga. Ya, kemudian menarik tubuhku. Fajabadhani ilaihi, kemudian menarik tubuhku kepadanya. Faqala, maka ia pun berkata, abshir. Apa abshir? Bergembiralah. Bergembiralah engkau, wahai Abu Idris Al-Khawlani. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah berkata, telah berfirman, iaitu merupakan hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi, wajiblah kecintaanku itu kepada orang-orang yang saling cinta mencintai kerana aku. Wal mutajalisina fi, duduk bersama-sama dengan aku, saling duduk sama-sama kerana aku. Al mutazawirina fi, saling ziarah menziarahi kerana aku. Al mutabadhilina fi, saling saling mutabadhilin, boleh kita artikan, kalau dekat sini diartikan saling hadiah menghadiahi, ataupun apa, saling membagi-bagi, saling tukar-tukar hadiah. Ni saya kasih awak, awak kasih saya, ya, fi, kerana Allah. Hadithun hasan, hadithun sahih, rawahu Malik fil Muwatta bi isnadihi sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dengan isnad sanadnya yang sahih. Ya. Yang dimaksudkan hajartu ay bakartu wa huwa bi tasydidil jim. Ya, yang dimaksudkan dalam hadis hajar falamma kana minal ghad hajartu fawajartu qad sabaqani bitahjir. Ya, maksud hajartu iaitu berpagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali dia dah keluar pergi Masjid Damsyik. Ya. Dan diperjelaskan alillah faqultu Allah, al-awwal bi hamzah mamdudah lil istifham wa thani bila mad. Perkataan alillah, adakah kerana Allah, ataupun Allah, ya. Yang pertama adalah hamzah mamdudah untuk istifham, iaitu merupakan pertanyaan, ya. Alillah, kata, adakah kerana Allah? Tu adakah? Tu dia. Maka pertanyaan. Dan yang kedua tanpa mad, tanpa dipanjangkan Allah. Bila orang ini memperjelaskan, iaitu Imam Abu Idris Al-Khawlani memperjelaskan kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, sesungguhnya aku cinta kepada engkau kerana Allah. Maka Sayyidina Mu'adh tanya, kerana Allah ke? Adakah kerana Allah? Alillah. Maka dia pun jawab, Allah. Betul kerana Allah. Ya, kerana Allah. Itu dia. Ya, itu dia maksud dia, para jemaah sekalian. Di sini para jemaah sekalian, ya, kita boleh dapat beberapa pelajaran-pelajaran di dalam hadis ini. Ya.
Salah satu pelajaran di dalam hadis ini, para jemaah yang dirahmati Allah, bahawasanya di dalam agama Islam kita sangat-sangat digalakkan untuk apa? Untuk al-mutahabbina fillah, iaitu saling kasih sayang antara satu dengan lain kerana Allah. Sebab asal usul agama Islam kerana kasih sayang. Kalau bukan kerana kasih sayang, maka tidak akan berkembang agama ini. Buktinya, Rasulullah sayang kita tak? Bila nak wafat Rasulullah sebut apa? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah sebut kita umat aku, umat aku. Sayangnya Rasulullah lagi pada kita. Bila terjadi perang Badar, Rasulullah angkat tangan berdoa. Sampai lama doanya Rasulullah tu, rida yang ada di bahu Rasulullah tu jatuh. Lama doa Rasulullah. Salah satu intipati doa Rasulullah tu apa? Rasulullah mohon pertolongan dari Allah kerana Rasulullah takut, khawatir kalaulah ini 313 orang pasukan Ahlul Badar yang mereka tak tahu cara untuk berperang, tapi kalau mati semua kerana dibunuh oleh musuh, Rasulullah khawatir tak ada lagi orang yang akan sujud kepada engkau, ya Allah. Tengok sayangnya Rasulullah. Rasulullah mengembangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam dalam peperangan apa? Dalam peperangan Khandaq. Peperangan apa? Khandaq, parit, longkang. Umat Islam dikepung keliling sampai Rasulullah baring, ya, sampai para sahabat nampak di perut Rasulullah ni, Rasulullah ikat, ada bak Rasulullah tak batu lagi. Kerana apa? Menahan lapar. Sayang Rasulullah pada kita. Agak-agak bagaimana sayangnya kita pada Rasulullah? Kita tengok zaman sekarang, huru-hara. Sana terjadi pembunuhan, sana terjadi penindasan, sana orang berhasad dengki, sesama agama Islam menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ada benda yang benar, betul-betul benar, tetapi mereka tak mau ikut. Mereka bahkan lebih senang untuk mengikuti apa? Perkara-perkara yang tidak benar. Memang sah, inilah ajaran agama Islam. Amalan-amalan seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi masih banyak lagi orang-orang apa? Orang-orang berani memperjelaskan apa? Memperjelaskan, betul ke ini? Ada lagi orang memperjelaskan, itu perbuatan sahabat, Nabi tak buat. Ada orang jelaskan demikian. Dia jelaskan, itu perbuatan sahabat, Nabi tak buat. Baik, saya tanya satu soalan. Itu perbuatan sahabat, dia bilang Nabi tak buat. Agak-agak sahabat tu buat tu belajar daripada mana? Pasti sahabat tu belajar daripada Rasulullah SAW. Mereka lebih kenal Rasulullah daripada kita. Ini dia. Orang kalau betul-betul berkasih sayang, ya, satu sama lain kerana Allah, everything okay. Everything will be okay. Tapi zaman sekarang orang berkasih sayang itu berbelah bagi. Ada orang masih mempunyai di dalam hatinya apa? Di dalam hatinya seperti ada rasa hasad, ada rasa kibir, ada rasa takabur, ada rasa kotoran di dalam hatinya. Masih ada lagi apa? Syakwa sangka, ya? Sangkaan yang tak betul. Seperti orang itu mempunyai perasaan su'uzon, sangkaan yang tak baik. Alamak, je ni pula datang macam betul je ni. Tengok depan-depan orang, dia anulah, salam akulah, dia senyum akulah, belakang aku dia cakap tentang aku. Kenapa perlu ini berterusan? Stop. Rasulullah tak ajar kita seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi di dalam hadis ini diperjelas, al-mutajallisina fi, duduk kerana aku. Duduk kerana aku tu macam mana para jemaah sekalian? Al-mutajallisina fi, duduk kerana aku, di sinilah yang diperjelaskan apa?
Ya, salah satu dalam ajaran agama Islam, kita ini disuruh berkasih sayang, kita ini disuruh duduk-duduk, kita ini disuruh apa? Al-mutazawirina fi, kita ini disuruh saling ziarah menziarahi, al-mutabadzilina fi, kita ini disuruh saling hadiah menghadiahi antara satu dengan yang lain. Ini 4 perkara para jemaah sekalian. Kalau kita dapat melaksanakan, 1, kita berkasih sayang, 2, kita duduk-duduk. Duduk-duduk tu bagaimana? Ya, sembang-sembang para jemaah sekalian. Sembang-sembang bagaimana? Sembang-sembang seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Bukan kita duduk-duduk sembang-sembang, lepas tu berbual-bual, mengumpat-mengumpat hal orang. Tidak. Tapi kita duduk-duduk sembang-sembang apa? Sembang-sembang kita duduk tanya khabar, kata dulu awak sakit, macam mana keadaan awak, ada tak apa-apa perlu yang boleh saya bantu. Setelah itu bagaimana? Setelah itu bagaimana? Ya, buka sikit ya tentang apa? Belajar sikit tentang hukum-hukum Islam, buka. Ini duduk-duduk. Ini duduk-duduk, relaxnya duduk. Tapi zaman sekarang duduk-duduk nanti apa? Cerita hal cucu, cerita hal menantu, cerita hal orang ini, cerita hal keluarga ini, cerita hal ni. Akhirnya jadi mengumpat. Ini tak digalakkan para jemaah sekalian. Ini galak. Ya. Dan disuruh kita apa? Al-mutazawirin, saling ziarah menziarahi antara satu dengan lain. Ziarah para jemaah sekalian, jangan tak ziarah. Sekarang dah phase 3, kita boleh ziarah, 8 orang boleh ziarah. Ziarah, pergi rumah ayah kita, orang tua kita, ayah ibu kita, pergi rumah datuk nenek kita. Ya, tak apa lah, mak bapak aku dah cerai, aku pergi rumah mak aku je. Habis bapak, okey, kalau sudah cerai, sudah habis, kita tak mau ikut campur, sudah selesai, habis dah. Sebab apa? Bila sudah cerai, yang mak pun dah kahwin lain, yang bapak pun dah kahwin lain, okey, sudah selesai. Jadi bagaimana? Jangan kita ziarah mak je, ziarah bapak juga. Jangan kita ziarah bapak je, ziarah mak juga. Ni agama Islam suruh kita gini. Dan lagi satu apa? Ziarah guru-guru kita yang masih hidup, para alim ulama kita, para habaib kita, para ustaz-ustaz kita, ziarah mereka. Takkan ustaz-ustaz, takkanlah para alim ulama tu tak suka kalau ada orang datang ziarah. Ya, orang datang, tamu datang, bawa rahmat, bawa berkat para jemaah sekalian. Ya, telefon, Assalamualaikum, Ustaz Hasan, Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak ziarah Ustaz, bila boleh ziarah? Ya, mesti tanyalah. Takkan tu bilang, Assalamualaikum Ustaz, saya dah ada dekat pintu, buka Ustaz, saya nak masuk. Terailah awak tadi buka pintu pada jemaah sekalian adalah ya, kita nak pergi rumah orang, telefon tanya apa khabar, sihat baik, boleh tak kita ziarah, begitu dia para jemaah sekalian. Al-mutabadzilin, dan juga apa para jemaah sekalian, saling hadiah menghadiahi antara satu dengan yang lain. Kasih hadiah. Contoh bagaimana? Kita nak pergi ziarah rumah ayah dan ibu kita. Agak-agak mak aku suka apa mak aku suka makan rojak Bandung ya. Habis bapak aku suka apa? Bapak aku pula suka udang black pepper lah. Okey lah, belilah. Mak, ni ada sikit mak. Apa ni? Rojak Bandung. Rojak Bandung. Duduk makan sama-sama. Nah, begitu dia para jemaah sekalian. Tapi zaman sekarang problem para jemaah sekalian. Ya, problem. Duduk-duduk yang baik lagi bagaimana? Ya, di dalam majlis yang baik, dalam majlis kelas agama, dalam majlis maulid, dalam majlis selawat, dalam majlis menuntut ilmu. Ya, duduk para jemaah sekalian, hadir. Dan bila dan apa, jangan setakat hadir, mungkin apa, nak tumpang tanya boleh, ustaz yang ajar ni, dia datang masjid, dia ni apa, biasa ya, kalau dia balik, saya tengok semalam dia naik kereta awak kan, boleh tak untuk minggu depan dia naik kereta saya pula. Dia tengok ni para jemaah sekalian, ustaz tu tak minta, ulama tu tak minta, tapi ni dia al-mutabadzilin fi. Jangan pula kita mata merah, sakit hati. Jangan. Tak boleh para jemaah sekalian. Sebab itu dalam hadis ini para jemaah sekalian diajarkan kepada kita tentang apa? Unsur-unsur agama Islam yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan dan juga kita semua mendapatkan ajaran dan dapat mengamalkan hadis Nabi SAW ini, dan mudah-mudahan kita tetap berkasih sayang antara sesama kita kerana Allah Subhanahu wa taala, dan saling tolong menolong antara kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, waktu isyak pun dah masuk. Saya rasa terlajak sikit ni para jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, insyaAllah, ya, pada hadis yang ke-9, hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-11, insyaAllah, ya. Baik, saya tutup dulu majlis kita ni, ya. Kelas kita ini, kuliah maghrib kita, anjuran Masjid Al-Abdul Razak. Mudah-mudahan apa yang sahaja kita pelajari bersama dapat kita mengamalkan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekasaran bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.